Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang kita akan sambung analisis yang seterusnya. Okay, sebelum ni saya cuma tunjuk bagaimana untuk kita compute mean score bagi setiap faktor ataupun variable. Okay, daripada tujuan kita buat computation ni adalah sebenarnya untuk bantu researcher membuat analisis seterusnya lah. Sebab bila kita menggunakan analisis seperti Pearson correlation ke regression analysis dan seterusnya, kita diharuskan untuk membuat computation mean terlebih dahulu. Sebab sekiranya kita tidak buat mean bagi setiap konstruk, agak sukar untuk kita membuat hipotesis ataupun menguji kekuatan hubungan antara pemboleh ubah dalam model. Okey, jadi pada hari ini saya akan tunjuklah sebelum kita membuat analisis yang seterusnya sama ada untuk menentukan adakah kita ni sesuai data yang kita peroleh ini sesuai untuk mengendalikan metod parametrik ataupun non parametrik. Kita seharusnya melihat dari segi kenormalan data tersebut. Okey, jadi data yang normal selalunya kita boleh guna metod parametric analysis. Kalau data tidak normal, kita boleh guna metod non-parametric analysis. Okey, untuk parametric analysis contohnya ialah kita menggunakan metod seperti t-test, independent sample t-test, one-way ANOVA, regression analysis and Pearson correlation. Tapi kalau untuk data yang tidak normal, kita boleh guna alternative method seperti t-test boleh digunakan dengan Mann-Whitney test. Kalau pair t-test, kalau untuk non-parametric kita boleh guna Wilcoxon test. Kalau one-way ANOVA untuk parametrik kita boleh guna, untuk non-parametrik adalah Kruskal-Wallis test. Dan begitulah seterusnya. Setiap pair method ada alternatif lah. Untuk parametrik dia ada assumption dia, untuk non-parametrik ada assumption dia. Okay, jadi untuk kita mematuhi assumption bagi setiap analisis, salah satunya ialah menentukan kenormalan data. Okey, jadi untuk hari ini dia sebenarnya ada beberapa metod untuk menguji kenormalan data, iaitu kita boleh guna ppplot ataupun qqplot, ppplot ataupun qqplot, ataupun kita boleh menggunakan histogram, skewness ataupun kurtosis. Tapi dalam kajian ni, dalam kes ni saya cadanglah, saya sarankan kepada awak semua untuk guna ppplot sebab lebih senang untuk difahami bagi level degree lah. Tapi sekiranya awak ada niat untuk sambung belajar di peringkat master, PhD, mungkin awak boleh guna metod lain lah, iaitu boleh guna skewness and kurtosis. Okey, jadi sekarang ni saya akan pilih untuk ppplot. Okey, jadi untuk ppplot ni awak kena klik pada analyze, descriptive statistic dan ppplot. Okay, untuk ppplot kita perlu memilih faktor yang kita telah compute. Okay, dalam kes ni kita just masukkan serentak semua, boleh faktor A, faktor B, C dan D. Okay, terus insert dalam variable ni. Okay, jadi sekarang ni kita boleh test distribution normal. Okay, normal. Untuk testing normality ni dia ada sebenarnya uji normal, kita guna normal lah. Dan sekiranya data kita tu didapati tidak normal, ppplot menggunakan SPSS. Okey, normal, dan seterusnya just klik OK. Okey. Okay, dia ada pada yang bawah ppplot. Okay, baru saja keluar. Okay, ppplot. Okay, jadi yang ni kita boleh abaikan, just klik ya ataupun delete. Okay, sekarang ni kita 3 sahaja. Okay, daripada sini untuk tidak normal. Jadi dari segi interpretation kita boleh tengok apabila plot menghampiri pada garisan straight line, the plot lies at the straight line, it means that the normality is achieved. Okay, maksudnya apabila plot ni betul-betul menghampiri pada straight line yang terhasil daripada ppplot,
ia menunjukkan data kita adalah normal. Okay, jadi memandangkan kita menguji kenormalan bagi setiap faktor, jadi output bagi setiap faktor ada 4. Kalau kita ada 4 faktor, maksudnya normality kita pun ada 4. Okay, plot hampir pada straight line. So we can say that this factor is normal. Okay, jadi untuk seterusnya ini adalah detrended normal PP plot for factor A. Okay, untuk detrended ni sebenarnya untuk kita menguji dari segi data tu adakah normal, adakah random ataupun tidak random. Okay, kalau kita lihat di sini, plot-plot yang berada dalam figure ni adalah tidak berkelompok. Okay, sekiranya data tu berkelompok, maksudnya data itu tidak random. Okay, sebab salah satu assumption selain dari segi normal, kita kena tengoklah data itu random ataupun tidak random. Okay, sebab kita perlu mematuhi independent lah, IID, identical and independent. Independent merujuk dari segi randomly. Okay, dalam kes ni factor A sudah capai dari segi random dan juga normal, distributed. Okay, untuk factor B juga jawapannya samalah. Kita lihat sebab plot ni betul-betul menghampiri pada straight line. Semua berada pada straight line. Okay, dan juga untuk detrended, data juga berterabur randomly. Okay, factor C juga almost not normal, tapi masih lagi boleh diterima sebab masih lagi dianggap menghampiri pada straight line. Okay, sekiranya kita rasa tidak yakin dengan jawapan yang diberikan ni, nanti saya akan tunjuklah. Kita cek dulu untuk factor D. Factor yang terakhir, okay, alhamdulillah semuanya normal. Okay, factor D juga normal. Dari segi interpretation, kita perlu membuat interpret bagi setiap faktor. Okay, digalakkan untuk membuat interpretation bagi setiap faktor. Okay, sekarang ni kita cuma agak muskil dengan jawapan daripada factor C. So, sekarang kita boleh double check menggunakan log normal. Okay, klik pada sini. PP plot. Okay, tadi. Sekarang kita just remove factor A, B dan factor D. Sekarang kita cuma fokus untuk factor C. Okay, sekarang kita klik pada log normal. Okay, dan klik OK. Okay, jawapannya hampir masih sama. Okay, ini menunjukkan data kita masih lagi dianggap normal. Okay, tetapi sekiranya data kita rasa agak muskil, kita sebenarnya boleh cek dari segi box plot analisis untuk kita tahu dari segi outlier. Sekarang ni kita akan fokus untuk assessment bagi how to remove the outlier. Okay, nanti saya akan masuk babnya.